Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi dalam segmen kuliah sebelum zuhur. Dan apa yang kita nak capai hari ini adalah menggunakan masa-masa yang kita jimat daripada tidak makan hari ini untuk mendalami ilmu yang bermanfaat, yang boleh memberi kefahaman kepada kita, boleh memberi kesedaran kepada kita, dan akhirnya dapat menyelamatkan diri kita, dapat menyelamatkan keluarga kita, dapat menyelamatkan harta kita dan juga dapat menyelamatkan roh kita, insya-Allah. Okey, apakah topik kita hari ini? Topik kita hari ini adalah lain macam bunyinya. Baki kutu arwah dan lain-lain hutang. Untuk mereka yang tak tahu apa itu kutu, saya akan terangkan. Basically satu jenis hutang yang kadang-kadang orang lepas pandang. Dan kita kena tahu supaya kalaulah ada ahli keluarga kita meninggal dan ada masuk dalam sesuatu kutu, maka kita perlu dah tahu macam mana nak menyelesaikannya. Okey, seperti biasa, sebelum kita ke topik kita berpantun dahulu. Okey, pantun kita. Pantun kita berbunyi, mudah tercapai dibantu moderator. Mufakat berkualiti, manfaat berpanjangan. Hati terbuka, bertindaklah segera. Bayaran dibuat, tanda pelantikan. Apa yang saya nak katakan di sini adalah, kita tahu biasanya sesuatu kes pusaka perlukan pemufakatan. Dan selalunya berdasarkan pengalaman kami, dengan adanya moderator ataupun pihak ketiga yang memberi penerangan dan membantu pemufakatan, lebih mudah tercapai pemufakatan. Dan pemufakatan itu biasanya adalah mufakat yang lebih berkualiti berbanding dengan mufakat dicapai oleh, kalau perbincangan oleh ahli-ahli keluarga saja. Sebab apa? Mereka tak nampak mufakat yang terbaik. Jadi kalau moderator ini dia nampak apakah pemufakatan yang terbaik, contoh penggunaan dokumen ikatan amanah dan tak nak letak nama banyak-banyak macam tanah bunga rampai. Kalau tidak, kebanyakan waris kalau tahu, kita tahu semua nama. Ada tujuh geran, 7 waris, setiap geran ada 7 nama. Mungkin itu bukan mufakat yang terbaik, sebab kita nak mencapai mufakat berkualiti supaya manfaat harta itu dapat berpanjangan. Dan kemudian langkah ketiga, hati terbuka, bertindaklah segera. Itu sebab kami banyak menjalankan aktiviti begini untuk berkongsi ilmu, memberi penerangan. Harap-harap ia akan membuka hati tuan-tuan dan puan-puan. Setelah dah tahu, faham dan ada kesedaran, terbuka hati. Tapi bila terbuka hati, jangan tunggu lama-lama, nanti dah sejuk balik. Bertindaklah segera. Dan salah satu tindakan yang perlu, jika perlukan perkhidmatan daripada kami, adalah membuat buka fail dengan membuat sedikit bayaran supaya ada tanda pelantikan. Sebab ini penting. Kalau contohnya tuan datang bawa macam-macam fakta, bawa dokumen, kami pada dasarnya tak boleh mengambil dan melihat dokumen tersebut sebab belum ada lagi ikatan antara pemberi khidmat dengan pelanggan. Kami boleh dengar, tapi kami tak boleh terima dokumen-dokumen tuan-tuan dan puan. Jadi untuk kami bergerak menganalisa, sangat penting untuk membenarkan kami menerima dokumen tersebut dan buat analisa dengan membayar sedikit duit deposit ataupun pembuka fail, barulah kita boleh bergerak. Okey, jadi kalau tuan-tuan ada isu pusaka, datang jumpa kami, dapatkan khidmat bantuan, kami terangkan apa yang perlu dibuat. Ingin mula, buat bayaran buka fail dan kita akan mula seterusnya. Okey, itu cerita tentang pantun kita hari ini. Mari kita masuk ke topik kita. Okey, mula-mula nak beritahu kutu ni apa. Kutu ni adalah apabila sekumpulan orang, contoh 10 orang, dia nak kumpul duit, tapi kalau seorang susah, dia nak buat berjemaah. Jadi semua setuju untuk contohnya bayar RM100 sebulan. Tetapi jadual untuk dapat balik tu berbeza lah. Ada orang yang dapat nombor 1. Jadi dia bayar RM100, dia dapat RM1,000 sebab dia nombor 1. Tapi lepas tu dia terpaksa bayar lagi setiap bulan sampailah bulan ke-10. Dan setiap bulan ada orang yang berbeza dapat RM1,000. Jadi untunglah diorang masing-masing dapatlah kumpul duit. Tapi timing dia berbeza lah. Tapi kalau kita ceritakan kutu ni kepada financial planner, dia rasa macam tak logik. Tapi tak apalah. Untuk mereka-mereka yang
buat kutu ni pada diorang satu instrumen yang bagus dan ramai dapat buat macam-macam sebab adanya kutu. Selalunya yang buat kutu ni apa tu orang kaki tangan kerajaan ataupun peniaga-peniaga di pasar, ya. Okey, itu kutu. Dan banyak pandangan tentang kutu ni, ada yang ada ulama katanya haram, ada kata harus. Pada saya, kalau ia dibuat dengan ikhlas, teratur, tidak ada penipuan, itu haruslah. Begitu juga dalam undang-undang negara pun ada mengatakan tidak dibenarkan sebab ia macam mengambil deposit secara haram. Tetapi kalau dibuat antara kumpulan-kumpulan yang mempercayai dan niatnya suci dan pentadbirannya bagus, okey. Jadi yang penting ke 10 orang yang dalam ahli kutu tu perlulah mempercayai. Mak saya dulu pun dia pengendali kutu. Okey, di mana dulu walaupun dia cikgu, dia berniaga kapet, dan cara yang terbaik untuk berniaga kapet tahun 70-an dulu, kapet macam barang-barang luxury tu. Semua orang nak kapet tapi mahal. Okey. Apa yang dibuat? Dia pergi ke setiap kampung, suruh orang kampung buat kutu masing-masing, 10 orang, 10 orang, 10 orang. Bayarlah seorang RM10 sebulan, dan mana setiap bulan ada terkumpul RM100. Dan setiap bulan adalah ahli kutu tu akan dapat kapet. Jadi selepas 10 bulan, 10 orang semua dapat kapet yang bernilai RM100. Jadi mak saya pergi ke kampung, boleh kata setiap kampung pun buat kutu, sampai kadang-kadang ada sampai 30 ke 40 kutu serentak. Jadi maksudnya mak saya kena supply 40 kapet setiap bulan. Jadi setiap bulan mak saya kenalah pergi ke KL untuk ambil kapet. Bawa lah saya sekali. Kadang-kadang kereta penuh, saya terpaksa tidur atas kapet sampai ke bumbung dah. Ya. Lepas tu hantar pada orang kampung pun yang bayar RM100 dapat kapet. Bulan depan ambil lagi RM1 dapat kapet, dan orang berbeza yang dapat kapet tersebut. Jadi kapet ni adalah satu instrumen yang ramai orang pakai untuk mencapai hasrat masing-masing lah. So pada saya tak ada masalah. Okey, tetapi isunya ialah kalau mati macam mana? Mari kita tengok. Ada dua senario yang saya nak kongsi ni. Okey. Contohnya, satu kutu 10 orang bayar RM100, setiap bulan adalah orang yang dapat RM1,000. Contohnya ada si Polan ni. Dia dapat bulan kedua dapat RM1,000, dia dah bayar bulan pertama 100, bayar kedua 100, lepas sebab dia giliran kedua dia dapat RM1,000. Dapat RM1,000 dia mati. So macam mana? Okey. Ada baki bayaran 8 bulan lagi. Jadi kalau dia tak bayar, kesian yang orang-orang yang akan dapat bulan ke-7, 8 sampai ke-10, ke-3 sampai ke-10 dapat kurang 100. Itu dia dapat 900 saja. Jadi inilah penting kalau waris tahu, okey, yang arwah ni masuk dalam skim kutu ni, perlulah melunaskan baki 8 bulan tu supaya semua ahli kutu tetap dapat amount yang sama. Kalau tidak, dikira macam hutang arwah yang tidak dibayar. Kecuali lah kalau semua yang ahli kutu tak apa, meredakan, menghalalkan, jarang-jarang lah jadi macam tu ya. Jadi sangat penting adalah menjadi tanggungjawab waris untuk memastikan apa saja hutang-hutang arwah diusahakan untuk dibayar. Jadi kalau kutu macam ni, kita tengoklah berapa bakinya dan ambillah duit arwah yang ada. Contohnya kalau tak nak buat bulan-bulan pun, bagi terus kepada pengendali kutu tu, dia pegang 800. Nanti dia akan allocate lah setiap bulan. Jadi setiap bulan yang seterusnya, semua ahli kutu dapat amount yang penuh. Okey, itu satu senario. Senario kedua adalah dia dah bayar bulan pertama, bulan kedua, bukan giliran dia untuk dapat lagi. Contohnya giliran dia bulan 4. Okey. Bulan ketiga dia mati. So macam mana? Jadi jadual dapat tu bulan-bulan yang keempat. Ada dua perkara yang boleh buat, ialah pertama, yang dua orang yang dapat bulan pertama bulan kedua tadi boleh pulangkan apa yang caruman yang dibuat oleh arwah ni kepada keluarga arwah. Lepas tu dia kata okey, lepas ni tak buat. Jadi maksudnya semua orang dapat 900. Bulan-bulan seterusnya dia hanya dikutip di kalangan 9 orang saja, dan semua orang setuju untuk dapat 900. Jadi arwah tak perlu bayar lagi. Itu caranya lah.
Dia tak adalah dia berhutang dengan sesiapa, dia dah dapat balik apa yang dia bayar dulu, lepas tu tak payah bayar dah. Jadi semua orang setuju, instead of ahli ada 10, tinggal hanya 9. Jadi itu caranya. Nampak remeh, nampak macam tak ada apa-apa, tapi sangat penting. Kita tak nak jika ada ini berlaku, arwah yang pergi itu mempunyai hutang yang tidak dibayar. So, selain daripada itu, banyak lagi benda-benda kita kena lihat. Apa saja hutang-hutang arwah, contohnya hutang dengan kedai acong, hutang-hutang apa saja hutang walaupun kecil, tetapi kita cuba tanya jika ada, boleh gunakan duit arwah untuk membayar. Sebab hutang perlu dibayar dengan duit yang tinggalkan oleh arwah. Itu sebabnya kita, kalau kita tahu kita nak pergi, pastikan kita meninggalkan cukup harta untuk membayar apa saja hutang-hutang yang kita tak sempat bayar semasa hidup. Okey? Jelas ya? Okey, mudah je kita punya topik hari ni. Untuk tahu apakah hutang-hutang, jenis-jenis hutang yang perlu diambil tahu dan diselesaikan oleh siapa? Oleh waris. Seperti biasa, saya sangat sarankan, saya jemput tuan-tuan dan puan-puan kalau belum lagi menjadi ahli My Pusaka Online, jadi ahli. Okey. Kalau contohnya ada jemputan untuk kelas daftar, kemudian kita daftarkan sebagai ahli. Ataupun khidmat runding pusaka, kami akan daftarkan sebagai ahli. Ataupun apa saja maklumat kita terima daripada ahli-ahli My Pusaka Online, mengajak ambil sikit masa untuk mendaftar sebagai ahli, sebab ianya percuma dan dapat 7 manfaat. Dapat aplikasi faraid, dapat aplikasi draft pewarisan, dapat aplikasi mohon urus pusaka, dapat gerbang ilmu, terdapat macam-macam ilmu, dapat saluran mudah untuk dapat khidmat nasihat, dapat laman web peribadi, dan juga kalau kita rajin menyebarkan, kita juga dapat insentif referral, ya. Jadi kalau belum jadi ahli, cepat-cepat jadi ahli. Okey, apakah topik besok? Topik besok ialah hibah. Hibah apa? Yang selalulah ejen takaful cakap tu. Kita kadang dengar dia orang buat posting, dah dapat buat hibah, saya telah tawarkan hibah, makcik ni buat hibah, isi ni buat hibah. Apa tu? Sebab dia sebut hibah je. Okay? Jadi besok saya akan terangkan apakah itu hibah, apa sebenarnya, apakah fungsinya, di mana sesuai pakai, apakah sebenarnya yang kesesuaian untuk digunakan untuk hibah takaful. Sebab selain pada hibah takaful, ada juga hibah berakadkan penama. So, dua instrumen yang berbeza untuk kegunaan yang berbeza. Jadi kita kena tahu apa dia, apakah cabaran kalau kita nak ambil hibah takaful tu. Sebab kadang kalau kita dengar nampak mudah, tetapi sebenarnya kita kena bertanggungjawab kalau kita ambil hibah takaful untuk berterusan menyumbang kepada caruman takaful. Okey, itu kita cerita besok. Dengan itu, jumpa besok. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.